Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan dalam ulang kaji sirah bersama dengan saya Umar Aziz pada hari ini. Moga-moga insya-Allah adanya manfaat, adanya kebaikan khususnya untuk diri saya dan juga untuk setiap daripada kita. Moga-moga usaha kecil ini menjadikan kita mengenali baginda, menghargai baginda dan juga pada waktu itu memahami pengorbanan yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam justru menjadikan kita mencintai baginda. Amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat semua, saya mohon maaf kerana pagi tadi 3 program kita tak dapat kongsi bersama, iaitu perkongsian hadis pada waktu subuh, Hayati Quran dan juga Syama'il Muhammadiyah, kerana malam tadi saya tak dapat nak tidur. Lalu ketika mana pagi subuh, maka kepala rasa berat, pening dan sebagainya. Itu yang mana tidak dapat untuk buat perkongsian bersama. Lalu moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa anugerahkan kepada saya dan setiap daripada kita kesihatan dan juga Allah pelihara daripada segala perkara yang tak baik. Amin ya rabbal alamin. Namun terima kasih kepada semua yang mana bersama pada petang ini dalam ulang kaji sirah, masih lagi menggunakan kitab Nurul Uyun yang telah ditulis oleh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Sayyidin Nas rahimahullahu taala. Pada hari ini kita nak membaca berkenaan tentang sambungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada sedikit yang tinggal. Maka di sini kata penulis buku kitab Nurul Uyun, saya lupa apa kata, kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu mohon jasa sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, bantu untuk tag rakan-rakan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu di sini kata penulis buku menerangkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aktsaru julusihi sallallahu alaihi wasallam mustaqbil al-qiblah. Kata penulis buku, kebanyakan duduknya Nabi SAW adalah menghadap ke arah kiblat. Ini yang pertama yang kita belajar hari ini, bahawa Nabi SAW kebanyakan daripada Nabi SAW punya duduk adalah menghadap ke arah kiblat. Ahlan-ahlan Kak Zaliha dan juga sahabat yang lain, yang kita sedang menukilkan daripada kitab Nurul Uyun, Nun Waw Ra, Alif Lam Ain, Ya Waw Nun. Maka yang pertama kita belajar hari ini, bahawa kebanyakan duduknya Nabi SAW adalah mustaqbil, menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, wa yukthiru dzikr. Yang kedua, kerana kita dah belajar Nabi bukan seorang yang banyak berkata-kata, yang banyak bercakap. Lalu apa yang Nabi SAW isikan masa baginda? Kata penulis buku, baginda sentiasa memperbanyakkan zikir. Masya Allah. Kita yang mana bukanlah kita ini orang yang dijamin masuk syurga, tapi kadang-kala lidah kita tak isikan, tak penuhkan dengan benda-benda yang bermanfaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi yang kedua adalah Nabi seorang yang banyak berzikir. Banyak riwayat yang mana para sahabat pernah cuba untuk mengira istighfar Nabi, zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini sifat Nabi yang kedua, Nabi banyakkan kehidupan baginda dengan berzikir.
ketika mana tiba untuk Jumaat ataupun ketika mana tiba waktu yang mana solat yang ada khutbah, seperti mana Jumaat, seperti mana raya dan sebagainya, akhlak Nabi SAW yang ketiga adalah wa yutilus salah. Nabi SAW seorang yang suka memanjangkan solat, wa yakthurul khutbah, dan juga suka untuk memendekkan khutbah. Ini Nabi SAW. Lalu yang ketiga, kalau tiba contohnya pada Jumaat ataupun pada raya ataupun pada istisqa dan sebagainya, mana-mana solat yang ada khutbah, maka khutbah Nabi adalah pendek, solat Nabi adalah panjang. Ini sunnah Nabi. Sebab itu juga kita nampak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, beliau tegaskan benda yang sama, bahawa antara seseorang yang mana mengenali sunnah Nabi, dia akan pendekkan khutbah, dia akan pendekkan percakapan dan juga memanjangkan solat. Ini adalah akhlak Nabi SAW yang ketiga. Lalu sentiasa menghadap kiblat bila duduk, memperbanyakkan zikir yang kedua. Dan yang ketiga, pada mana solat yang ada khutbah, Nabi akan pendekkan solat dan Nabi akan panjangkan khutbah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita nampak di sini yang keempat. Apakah yang keempat? Wa yastaghfirullaha fil majlisil wahid mi'ata marrah. Nabi SAW akan beristighfar pada Allah dalam satu kali duduk, dalam satu kali majlis sebanyak 100 kali. Ini juga adalah ada dalam riwayat bagaimana Nabi seorang yang banyak beristighfar, padahal dosa-dosa Nabi telah diampunkan oleh Allah. Lalu bagaimana kita? Ini sebenarnya sebagai muhasabah untuk kita. Wa yastaghfirullah, sifat Nabi, akhlak Nabi yang keempat. Nabi seorang yang memperbanyakkan istighfar ketika mana berada dalam satu majlis, sehingga para sahabat pernah mengira bahawa dalam satu majlis Nabi beristighfar, memohon keampunan Allah lebih daripada 100 kali. Maka ini adalah yang keempat. Bagaimana Nabi beristighfar dalam satu kali duduk, dalam satu majlis lebih daripada 100 kali. Dan yang seterusnya, Nabi SAW seorang yang mana kerisauan baginda dan juga perasaan dalam hati baginda, apa yang ada dalam hati baginda boleh didengari oleh orang yang berada berhampiran dengan baginda. Lalu kita pernah nak baca yang Nabi seorang yang sentiasa senyum, itu kita pernah baca. Tetapi bagaimana dalam hati baginda? Maka dalam riwayat hadis menyebut yang kelima, wa kana sallallahu alaihi wasallam yasma'u li sadrihi wa huwa fi shalah aziz ka azizil mirjal minal buka. Dan adalah keadaan Nabi SAW ketika mana baginda dalam solat, para sahabat yang berada berhampiran dengan baginda boleh mendengar ada bunyi, ada suara daripada dada baginda, daripada hati baginda, seakan-akan air yang menggelegak kerana apa yang ada dalam hati baginda. Lalu boleh mendengar suara daripada dada baginda kerana tangisan baginda ketika mana solat, kerana kerisauan baginda ketika mana solat, maka boleh mendengar seperti suara air yang menggelegak. Ini juga sebenarnya dinukilkan dalam hadis-hadis baginda, bagaimana baginda Nabi SAW ketika mana solat boleh terdengar seperti mana bunyi menggelegak pada air yang dimasak, yang dijerang atas api, boleh dengar itu daripada dada baginda Nabi SAW. Tapi muhasabah untuk kita, bagaimana keadaan kita bila solat? Ini keadaan Nabi bila solat. Kadangkala kita bila solat, kita bukan sekadar itu, bahkan kadangkala kita lupa rakaat, kadangkala kita lupa bacaan. Yang lebih menyedihkan, kadangkala kita lupa yang kita ada dalam solat. Punya kadangkala kita banyak berfikir sehingga kadangkala dalam solat yang kita lupa kita dalam solat. Kita waktu itu pemikiran kita sebagainya melayang ke tempat lain. Ada orang yang dilupa dalam solat, sedar-sedar dah habis,
sedar-sedar dah angkat tangan, sedar-sedar dah masuk dalam kereta balik. Lalu Nabi SAW ketika mana solat menangis dan juga boleh dengar tangisan seperti mana bunyi air yang menggelegak ketika mana dijerang dan dimasak di atas api. Bunyi yang menggelegak itu boleh dengar daripada dalaman baginda kerana tangisan dan juga kerisauan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam menceritakan tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah puasa Nabi? Ini juga yang saya lemah untuk ikut. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana saya banyak perkongsian pada waktu pagi, maka saya kena banyak minum air. Tapi ini bukan alasan, ini antara benda yang saya sepatutnya kena terapkan, bawa dalam kehidupan yang mana masih lagi mencuba. Lalu moga Allah anugerahkan kepada saya untuk mengikuti akan sunnah yang berikut ini. Apakah sunnah baginda? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasumul itsnaini wal khamis. Yang mana ini yang sepatutnya saya kena amalkan dengan istiqamah. Kadang-kala buat tak mampu, kadang-kala buat kemudian minggu lepan terlupa. Lalu apakah akhlak Nabi? Puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasumul itsnaini wal khamis. Nabi sentiasa berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Wa thalathata ayyam min kulli syahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berpuasa pada hari putih, 3 hari setiap bulan. Kemudian Nabi SAW sentiasa berpuasa pada Ashura 10 Muharram. Wa qallama kana yuftiru yawmal jum'ah wa aktharu siyamihi fi Sya'ban. Dan amat sedikit bahawa Nabi tidak berpuasa pada hari Jumaat dan kebanyakan puasa baginda adalah pada bulan Sya'ban. Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka ini yang kita nampak Nabi SAW berpuasa Isnin dan Khamis. Nabi SAW kadang-kala seperti mana yang kita nampak Jumaat pun Nabi kerap puasa. Kerana Nabi dah puasa Khamis. Lalu Khamis dan Jumaat Nabi puasa. Nabi istiqamah puasa pada hari-hari putih. Nabi SAW istiqamah puasa pada hari Ashura. Nabi SAW istiqamah puasa pada kebanyakan hari daripada bulan Sya'ban sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keenam adalah akhlak Nabi SAW dalam berpuasa. Maka moga-moga Allah beri kekuatan kepada saya dan juga setiap daripada kita untuk mengamalkan puasa-puasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun puasa Ramadan memang itu wajib. Itu memang tanggungjawab kita. Yang kita sebutkan adalah puasa yang sunat. Moga-moga kita dapat mencontohi baginda Rasulullah SAW istiqamahkan. Lalu tahniah kepada sahabat-sahabat. Saya tahu ramai daripada sahabat-sahabat yang mendengar istiqamah puasa-puasa ini. Yang mana istiqamah puasa Isnin dan Khamis, istiqamah pada puasa pada hari putih, istiqamah puasa pada puasa-puasa sunat tahunan. Tahniah dan moga-moga kepada yang belum, moga-moga Allah anugerahkan saya dan setiap daripada kita untuk istiqamah pada puasa-puasa yang sunat ini. Kenapa? Sebab seperti mana yang ada dalam riwayat yang lain yang dinukilkan dalam riwayat Muaz bin Jabal, sebenarnya puasa yang sunat ini adalah kunci untuk melakukan ketaatan yang lain. Ketika mana Muaz bin Jabal bertanya kepada Nabi, apakah amalan-amalan untuk masuk syurga? Maka Nabi SAW beritahu kepada dia. Dan Nabi SAW tanya kepada Muaz, wahai Muaz, ala adullukum ala abwabil khair, mahukah aku tunjukkan kepada kamu apakah pintu-pintu untuk mudah melakukan kebaikan? Pintu-pintu untuk mudah melakukan kebaikan. Maksudnya kalau dibuat amalan ini, mudah untuk dia melakukan kebaikan. Apakah amalan yang kalau kita jaga, mudah untuk kita buat amalan baik yang lain? Maka ada 3 dalam riwayat Muaz bin Jabal tersebut, hadis riwayat Tirmizi. Yang pertama adalah pada waktu itu menjaga solat malam. Moga Allah istiqamahkan saya dan setiap daripada kita. Yang kedua adalah memperbanyakkan sedekah sunat. Moga Allah istiqamahkan saya dan setiap daripada kita. Dan yang ketiga adalah puasa sunat. 3 ini solat malam
dan kemudiannya bersedekah sunat, infak, dan yang ketiganya puasa sunat. Ketiga ini adalah abwabul khair, amalan-amalan yang boleh menjadi perantaraan untuk memudahkan untuk melakukan amalan yang lain. Lalu moga-moga daripada sini kita nampak pentingnya puasa-puasa sunat. Sangat penting puasa-puasa sunat. Lalu moga Allah istiqamahkan saya dan setiap daripada kita. Seterusnya, apakah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka selepas daripada ini penulis buku menerangkan akhlak tentang tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terus masuk kepada bab yang seterusnya yang menceritakan tentang yang selepas daripada itu kita menerangkan tentang kita dah baca waktu maghrib semalam berkenaan tentang Nabi menyikat rambut dan sebagainya. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana Nabi SAW sikat rambut. Maka nanti kita akan belajar juga dalam daurah pada 28 hari bulan 1 ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Hazri, yang mana beliau sebut bahawa beliau nak terangkan detail tentang macam mana cara Nabi SAW menyikat rambut dan juga lain. Itu nanti pada 28 hari bulan 1 pada daurah ringkasan Syama'il nanti. Lalu kita dah berada pada masuk berkenaan tentang isteri-isteri Nabi SAW. Ini kita dah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Namun di sini adalah dia punya di sini ada tambahan dia. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum tak disebut bilakah isteri-isteri Nabi wafat. Tapi dalam kitab Nurul Uyun ini mereka tulis, penulis buku tulis tentang bilakah isteri-isteri Nabi SAW wafat. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kita dah belajar nama-nama isteri Nabi. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kita dah belajar bilakah Nabi mengahwini mereka. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kita dah belajar turutan-turutan berkenaan tentang siapa yang Nabi kahwin dahulu dan kemudian. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kita dah belajar juga secara ringkas kenapa Nabi mengahwini isteri-isteri Nabi SAW. Semuanya ada tujuan yang telah diterangkan oleh para ulama sirah. Namun dalam kitab Nurul Uyun yang mana kita nak ambil adalah tentang kewafatan isteri-isteri baginda Nabi SAW. Sebab itu lagi banyak buku sirah kita baca, lagi banyak pengetahuan yang kita bakal dapat. Kerana setiap buku sirah pasti ada yang lebih berbanding yang lain. Maka di sini mereka penulis buku akan terangkan tentang kewafatan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kata penulis buku, kita cuba baca mana yang sempat. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga sebar luas serta tag rakan-rakan yang lain. Zikru zaujatihi, cerita tentang isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis buku, tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Khadijah bint Khuwailid radhiyallahu taala anha wa hiya bintu Khuwailid wa qad sabaqa dhikruha. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkahwin dengan Khadijah yang merupakan anak perempuan bagi Khuwailid. Yang mana sebenarnya kita dah kenal tentang Khadijah ini siapa. Selepas daripada Khadijah binti Khuwailid, isteri yang pertama, isteri yang mana melahirkan 6 orang anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini penulis buku menyebut summa Saudah bint Zam'ah bin Qais bin Abdi Syams bin Abdi Wud bin Nadrib bin Malik bin Hasal bin Amir bin Lu'ay wa kabirat indah. Kemudian isteri Nabi yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah. Itu adalah nama penuh beliau, Saudah binti Zam'ah. Cuma dalam kitab ini nama Saudah dinukilkan sampailah di mana dia bertemu dengan Nabi SAW punya moyang. Maka Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdul Syams bin Wud bin Abdul bin Nasar bin Malik bin Hisal bin Amir bin Lu'ay. Lalu dia bertemu dengan Nabi SAW pada moyang yang bernama Lu'ay bin Ghalib. Maka ini adalah isteri Nabi yang kedua, Saudah binti Zam'ah. Maka di sini kata penulis buku, yang ini kita tak belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, tapi ini ada dalam sirah. Apakah dia? Wa kabirat indah.
ketika mana pada waktu itu Saudah binti Zam'ah dia telah berusia di sisi Nabi SAW, sebab ketika mana Nabi kahwin dengan dia pun dia sangat berusia. Fa arada talaqaha, Nabi SAW pernah ingin untuk berpisah dengan beliau. Maka pada waktu itu dia berkata dengan Nabi, wahai Rasulullah, jangan menceraikan aku, kerana aku ingin pada hari akhirat aku tergolong di kalangan isterimu wahai Rasulullah. Namun aku hadiahkan giliran malam aku untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ini adalah cerita tentang Saudah. Nabi pernah untuk berpisah dengan beliau, namun pada waktu itu beliau mohon kepada Nabi yang mana jangan pisah dengan beliau, namun beliau tak nak giliran pada waktu malam. Maka giliran pada waktu malam yang milik beliau hadiahkan secara sukarela kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ini Saudah, yang mana sebab itu Aisyah, setiap isteri mendapat giliran satu malam, setiap isteri Nabi. Kerana itu cara pembahagian Nabi SAW. Hafsah satu malam, Aisyah kemudian Zainab binti Jahash, Ummu Salamah, semuanya mendapat satu malam. Hanya ada seorang isteri yang mendapat 2 malam, itulah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kerana Aisyah dia ada giliran dia, dan kemudian Saudah binti Zam'ah hadiahkan giliran milik dia kepada Aisyah kerana usia dia yang sangat tua. Dia tidak perlu untuk pada waktu itu Nabi bermalam dengan dia, cuma dia nakkan Nabi SAW untuk bersama dengan dia di hari akhirat. Ini Saudah binti Zam'ah. Sebab itu ketika mana di sini apa kata Saudah, maka Saudah berkata, la hajata li fi rijal wa innama uridu an usharafi zaujatik radhiyallahu taala anha. Kata Saudah kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku tidak memerlukan kepada lelaki kerana usia dia sudah sangat berusia, dia lebih tua daripada Nabi SAW. Hanya senyaku yang ingin bahawa kelak pada hari akhirat aku dibangkitkan di kalangan isteri-isterimu wahai Rasulullah. Maka baginda redha atas kehendak dia. Maka Aisyah mendapat 2 malam, satu milik asal dia dan satu yang telah dihadiahkan oleh Saudah binti Zam'ah kepada beliau. Ini kisah Saudah yang kita tidak belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Ini isteri Nabi yang kedua. Yang ketiga, summa Aisyah binti Abi Bakrin Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Taim bin Murrah tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam bi Makkah qabla al-hijrati bi sanatain. Kemudian isteri Nabi SAW yang ketiga adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang merupakan puteri kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Nabi SAW telah mengahwini Aisyah 2 tahun sebelum hijrah di Mekah. Cuma tak pernah bersama. Nabi pernah berkahwin dengan Khadijah, dengan Aisyah 2 tahun sebelum hijrah, namun tidak pernah bersama dengan Aisyah. Hanya ketika mana di Madinah pada tahun 2 hijrah, Nabi SAW bersama dengan Aisyah. Berapakah usia Aisyah ketika mana Nabi SAW wafat? Kita tak belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Namun dalam kitab Nurul Uyun disebut wa tuwfiyat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa mata anha wa hiya bintu 18 sanah. Ketika mana Nabi wafat, usia Aisyah pada waktu itu 18 tahun. Sangat muda. Ketika mana Nabi SAW wafat, pada waktu itu usia Aisyah adalah 18 tahun. Bilakah Aisyah wafat meninggal dunia? Wa tuwfiyat sanah 58. Aisyah meninggal dunia pada tahun 58 Hijrah. Minta maaf, Aisyah meninggal dunia pada usia 58 tahun. Ketika mana beliau meninggal dunia, usia beliau 58 tahun. Bererti, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bererti ketika mana Nabi wafat usianya 18, ketika mana dia meninggal dunia usianya 58 tahun, bererti dia hidup 40 tahun selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah hidup 40 tahun selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam.
Maka ini isteri Nabi yang ketiga. Nabi kahwini beliau selepas daripada Saudah Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Ketika mana Nabi wafat, usia Aisyah adalah orang yang mana berusia 18 tahun, dan beliau hidup selepas kewafatan baginda selama 40 tahun. Pada usia beliau 58 tahun beliau telah meninggal dunia. Lalu ini Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu sebab itu kita nampak selama 40 tahun beliau hidup selepas kewafatan Nabi, beliau banyak menyampaikan ilmu. Sebab Aisyah dia tidak ada anak, lalu beliau sibuk menyampaikan ilmu. Antara anak murid beliau yang sangat banyak menyampaikan ilmu Aisyah adalah anak saudaranya sendiri, Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anha. Maka ini Aisyah. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata penulis buku, walam yatazawwaj bikran ghairaha, dan beliau adalah satu-satunya isteri Nabi yang merupakan anak dara. Satu-satunya isteri Nabi yang anak dara adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu-satunya isteri Nabi yang anak dara. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya, adapun di sini penulis buku tidak ikut turutan. 3 pertama sahaja beliau ikut turutan. Selepas daripada itu beliau tidak ikut turutan sangat. Kalau kita nak tengok turutan, maka kita boleh tengok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Lalu ada yang mengatakan tak nampak. Adakah tak nampak saya? Ada yang mengatakan tak nampak. Adakah tak jelas saya punya line ataupun bagaimana? Lalu mohon maklumkan sahabat-sahabat, adakah tak nampak? Sebab ada yang komen kata tak nampak. Adakah video kita terputus? Sebab saya baru perasan. Adakah video kita terputus ataupun bagaimana? Lalu mohon makluman daripada sahabat-sahabat. Lalu ramai yang kata nampak. Lalu mungkin yang tak nampak. Lalu ramai yang kata nampak. Okey ke kita punya video? Okey. Okey. Sangat jelas. Lalu mungkin kena keluar daripada ni dan masuk semula. Seterusnya yang keempat yang penulis buku terangkan di sini adalah Hafsah radhiyallahu taala anha. Tapi kalau nak tengok turutan-turutan siapa yang Nabi kahwini dahulu dan siapa yang kemudian, maka pada waktu itu boleh rujuk kitab Ar-Rahiqul Maktum yang kita telah khatamkan. Seterusnya penulis buku di sini menyebut adalah Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anha. Siapakah Hafsah binti Umar? Iaitu anak perempuan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha. Maka di sini ada satu kisah yang kita tak tahu kerana tidak disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Apakah kisahnya? Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam talaqaha. Dalam riwayat kita nampak bahawa Nabi SAW, kata penulis buku Nurul Uyun, Nabi SAW pernah menceraikan Hafsah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW, ketika mana Nabi SAW mengahwini Hafsah, Nabi pernah menceraikan Hafsah. Yang ini kita tidak belajar daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum. Lalu ini perkara biasa. Kadang-kala dalam kitab sirah ada buku menyebutkan sesuatu yang tak ada buku sirah yang lain menyebut. Maka di sini kata penulis buku Nurul Uyun, Nabi SAW pernah menceraikan Hafsah atas sebab-sebab yang tertentu, yang mana kisahnya ada disebutkan dalam surah At-Tahrim mengikut sebahagian pandangan ulama tafsir. Maka ketika mana Nabi menceraikan Hafsah, Jibril alaihi salatu wassalam turun. Fanazala Jibril alaihi salatu wassalam turun. Maka Jibril berkata kepada Nabi SAW, Inna Allah tabaraka wa ta'ala ya'muruka an turaji'a Hafsah fa innaha sawwamah qawwamah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Jibril turun menegur Nabi SAW. Maka Jibril berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhmu untuk merujuk semula Hafsah, menikahi semula Hafsah, rujuk semula kepada Hafsah, kerana sesungguhnya Hafsah adalah seorang yang mana sangat banyak berpuasa, sawamah,
qawwamah, seorang yang mana kuat beribadah pada waktu malam. Maka ini yang mana cerita tentang Hafsah. Kata penulis buku Nurul Uyun, Nabi pernah berpisah dengan dia, maka Jibril memerintahkan Nabi SAW untuk merujuk semula kepada Hafsah atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah isteri baginda Nabi SAW yang keempat. Tetapi saya tegaskan lagi sekali, kalaulah kita nak tengok turutan siapa yang Nabi kahwin dahulu dan siapa yang Nabi kahwin kemudian, maka kena rujuk dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum yang di bahagian hujung buku yang mana kita telah kongsikan sebelum daripada ini. Adapun ini adalah sekadar ulang kaji sirah. Seterusnya di sini penulis buku menerangkan tentang Ummu Habibah. Ramlah nama beliau. Ummu Habibah adalah gelaran beliau. Sebelum itu kita ambil pengajaran daripada Hafsah, bagaimana kerana beliau seorang yang kuat berpuasa, seorang yang mana kuat bangun malam, maka Allah Subhanahu wa taala puji dan Jibril alaihissalam menyebutkan kedua sifat ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawwamah qawwamah. Maka yang seterusnya adalah Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Siapakah Ummu Habibah? Lalu Ummu Habibah ini kita akan sambung lepas maghrib nanti. Lepas maghrib kita akan sambung siapakah isteri-isteri Nabi SAW, kerana masa telah cukup 30 minit. Lalu saya pasti sahabat-sahabat ada urusan yang lain. Kita akan sambung lepas maghrib insya-Allah pada jam 7.55. Kita akan sambung lepas maghrib pada jam 7.55. Sekali lagi saya mohon jutaan maaf, pagi tadi 3 program saya tak dapat kongsikan. Lalu mohon sahabat doakan saya pun tak pasti sejak kebelakangan ini. Minggu lepas pun hari Rabu kita tak buat perkongsian. Kadang-kala dalam seminggu ada hari yang saya benar-benar kadang-kala tak larat, kadang-kala Allah ada sahaja. Moga Allah Subhanahu wa taala pelihara, lindungi, anugerahkan yang terbaik insya-Allah. Kita akan jumpa nanti lepas maghrib, kita sambung kitab Nurul Uyun, sebab esok adalah hari yang last, hari Rabu kita akan mulakan program kita Hamba Ilahi menggunakan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu taala bermula Rabu. Lalu ingatkan sahabat-sahabat ataupun teman-teman kita yang lain yang mana mungkin ada yang nak join daripada awal, dan ada beberapa orang yang mana kitab belum sampai kerana membuat pembelian pada Jumaat ataupun Sabtu yang lalu. Kita akan mulakan dengan kisah hidup Imam Nawawi dan juga mukaddimah kitab Al-Azkar. Lalu kita jumpa nanti insya-Allah pada Rabu ini. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menaja akan kitab yang akan digunakan oleh Al-Fadhil Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani. Daripada target kita 400, Alhamdulillah kita telah menerima tajaan untuk 130 buku. Terima kasih kepada semua. Tapi kalaulah ada yang masih lagi nak taja buku ringkasan Syama'il yang mana kita akan hantarkan kepada madrasah-madrasah yang mana menginginkan untuk bersama, maka mohon maklumkan insya-Allah kita, ataupun ada yang nak beli untuk simpanan, maka boleh untuk maklumkan kita akan khatamkan buku ringkasan Syama'il pada hari Khamis 28 hari bulan 1 2021. Lalu kita dah mendapat tajaan untuk 130. Lalu baki lagi 200 lebih. Kalau ada yang nak menaja dialu-alukan. Lalu save dalam jadual. Pada cuti umum ni kita penuhkan dengan majlis ilmu percuma. Majlis ilmu tu percuma. Banyak orang yang bertanya berapa yuran, berapa bayaran. Kadang-kala antara sebab mungkin saya tak boleh tidur malam, mungkin sebab terlalu lama tengok handphone. Lalu ketika mana buat live dah tengok handphone. Sebab saya menggunakan handphone, skrin depan, maka dah tengok handphone. Ketika mana banyak orang yang bertanya soalan, nak jawab lagi SMS, tengok lagi handphone. Maka sebab itu kadang-kala dia datang sakit mata. Dia datang sakit mata. Lalu banyak yang orang bertanya berapa yuran.
tak ada yuran. Ianya percuma. Cuma kalaulah ada yang nakkan buku tu, walaupun dah ada buku Syama'il, maka boleh membuat pembelian ataupun boleh menaja. InsyaAllah kita jumpa nanti 28 hari bulan 1 untuk daurah ringkasan Syama'il, dan juga pada Rabu ini 20 hari bulan 1 bermulanya program Hamba Ilahi pada jam 6 petang, menggantikan program sirah kita. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.